dalam pemerintahan negara Islam. Sampai dalam satu riwayat Muawiyah sendiri mengaku situasi ini, iaitu ana awwalu mulukin fil Islam. Tapi saya tak pasti adakah riwayat ni sahih ke tak sahih, saya tak sempat nak kaji. Tapi ada satu riwayat mengatakan Muawiyah kata aku ni raja yang pertama dalam Islam. Tapi disebabkan selepas itu orang pun menerima sistem ni, maka ulama-ulama pun tak ada nak ubah sangatlah, dia pun jadi sistem. Tapi satu fenomena yang kita mesti faham ialah disebabkan mekanisme nak mengubah raja yang tak betul ni tak ada, maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah satu dinasti ni naik, seorang raja naik, zaman kita katalah zaman Umawi, dengan pemerintahan Muawiyah ni bermulanya dinasti Umawi, tersebar sampai ke Andalus. Antara seorang raja dengan seorang raja ni ada zaman dia, ada raja yang baik, ada pemerintah, nama dia khalifah juga, dia letak nama khalifah ataupun Amirul Mukminin. Itu gelaran dia kan? Tapi lama kelamaan ada di akhir pemerintahan Bani Umayyah ni, raja-raja dia ni zalim, kutik cukai banyak, buat istana besar cantik, bilion-bilion kan? Mula-mula 500 juta tak cukup, naik jadi 700 juta bajet, tak cukup lagi, tambah 1 bilion. Rakyat barang naik, cukai makin tinggi, tol mahal. Contohlah ni, tol zaman dulu tak ada tol kan, unta lalu tol sini, dia lalu sini kan? Jadi kos hidup tinggi. Lepas tu kezaliman, siapa pula lawan je pancung, siapa lawan serang, siapa lawan. Rakyat akhirnya bangkit memberontak. Saya hasil daripada saya punya penelitian lah, semua dinasti bila pemerintah dia zalim, tak ada mekanisme nak ubah dia, rakyat akan takut pada permulaan. Orang jahat ni orang takut pada mula-mula dia. Tapi bila dah lama-lama kena ketuk, orang kata mati kau mati gila, rakyat akan bangkit dan berlakulah pemberontakan. Akhirnya jatuh dinasti tu. Orang yang zalim ni dia akan jatuh. Orang zalim, dia ingat dengan zalim dia tu dia akan kekal. Sebenarnya tidak. Sifat sunnah alam ni, orang yang zalim akan jatuh, orang yang adil dia akan kekal. Sebab itulah Tuhan kata dalam Al-Quran, kalau orang pemerintah ni perasan dia berusaha nak jadi baik, kalau dia nak merintah lama, dia berusaha menjadi yang terbaik. Sebab apa? Sebab Tuhan kata wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka itu khalifah di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum, sehingga akhir ayat, iaitu Allah akan jadikan mereka ni berkuasa. Kuasa tu mari mana? Mari daripada keadilan. Jadi di sini kita hasil daripada kita tengok sejarah hidup manusia, bukan orang Islam saja, seluruh bangsa dalam dunia ni tabiat macam tu. Bila dia zalim, dia tekan rakyat, ada zaman rakyat ni akan sabar. Permulaannya orang akan sabar, tapi setelah orang tengok pintu perubahan tu tertutup dari setiap sudut, orang akan bangkit. Yang bangkit tu siapa? Rakyat dia sendiri yang akan menjatuhkan dia. Pertama. Yang kedua, akan mari musuh daripada luar yang akan menjatuhkan dia. Dua benda yang akan menjatuhkan dia. Sama ada rakyat dia sendiri bangkit, ataupun mari musuh dari luar, rakyat dia tolong musuh. Sebab apa tolong musuh? Sebab rakyat dia rasa dia tak ada guna hidup dalam. Sebab tu Saddam tu jatuh. Kalau Saddam adil, Amerika serang, tak jatuh. Sebab apa? Saddam jatuh ni sebab kumpulan yang dia tekan ni belot lalu menyokong Amerika. Itu je. Kalau rakyat sokong, rakyat di Fallujah saja Amerika hancur lumat serang, tak kalah. Rakyat ni dia ada satu kekuatan yang sangat besar. Sebab tu kita tengok Bashar Assad, dia tekan rakyat dia. Zaman ayah dia bom lumat satu bandar Hama, habis lebih kurang 40,000 orang mati.
dunia sabar, dunia tak tahu. Tapi zaman anak dia, bom satu Syria, bom kan. Sekarang ni apa jadi? Tengah hari tadi saya search dalam internet, saya cari perkembangan terbaru. Setelah sebulan lebih pejuang rakyat Syria mengepung airport international, airport terbesar dia. Airport ni sebenarnya dia mula-mula dia tak target, sebab bukan lapangan terbang tentera, tetapi didapati bahawa lapangan terbang biasa ni dijadikan pengkalan oleh tentera Syria Bashar Assad ni untuk bom. Dia menggunakan kapal terbang biasa pun, cara dia bom macam mana, dia tak bom sekarang ni, dia guna beberapa senjata yang diharamkan. Satu, dan dia nak cut cost. Nak bom dengan bom biasa banyak belanja, dah lah jahat, cermat juga buat jahat pun. Dia guna bom bermil ni dengan dia tong minyak. Dia tong minyak, dia isi macam kita lah, isi dalam botol petrol, kita isi dalam botol, tutup, bakar sikit, lempar, puff kan. Tapi kalau satu drum tu macam mana? Kena 3 drum, 3 tong tu atas satu bangunan, runtuh bangunan. Tu dia buat sekarang ni. Berapa murah dia tu. Oh, kedekut, penjahat yang kedekut kan. Harta orang solat dah, lepas tu pergi bunuh orang tu pula, lepas tu kedekut pula kan. Jadi dalam Islam kita tengok di sepanjang sejarah sendiri mesti ada mekanisme perubahan. Di zaman tidak ada mekanisme perubahan ni, rakyat akan bangkit. Oleh itu dalam Islam sendiri menunjukkan bahawa pemerintah ni bukan dia berhak buat apa sahaja yang dia nak bila dia jadi pemerintah, walaupun adanya dalil-dalil daripada nas sama ada Al-Quran dan Sunnah supaya taat kepada pemimpin. Jadi ni kita nak match ni macam mana benda ni, antara mengubah benda yang tak betul dengan ketaatan kepada pemimpin. Pertama sekali kita kata rakyat berhak memilih pemimpin. Ini hak rakyat. Bila benda ni tak berlaku, maka rakyat boleh menuntut kan. Itu dia, menuntut pilihan raya yang adil. Itu hak rakyat. Sebab apa? Hak dia nak memilih. Tapi kalau pilih tapi tak betul, buat apa pilih? Macam zaman pemimpin Husni Mubarak contohnya, hari pilihan raya, saya ni cerita yang luar, lepas tu pandai-pandai kias sendirilah. Quran pun bila kita baca, dia tak sebut siapa-siapa, dia sebut Fir'aun, sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada dah zaman kita. Takkan kita kata tak payah baca Quran, cerita benda lama. Bukan, manusia ni sama aja perangai dia. Cerita Nabi Ibrahim pun boleh guna untuk hari ni juga. Jangan pula apa baca Quran kita beribu tahun lepas, Nabi Ibrahim sama mana? Bukan, manusia ni sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tu ayat tak? Itulah hari-hari yang aku putarkan antara kamu kepada manusia. Dunia ni perangai manusia sama, cuma berlainan alat saja. Orang zaman dulu belajar guna apa? Dia gunalah lauh, dia panggil, ambil kayu besar 2 kali ni, ambil tulis, nak padam tak ada air, ambil air liur pun jadi kan. Lepas tu tulis balik atas tu. Itulah buku zaman dulu. Zaman sekarang gini juga, tapi tak ada lah padang gini, delete je dengan laptop dah sekarang ni, dengan tabnya apa, skeping juga. Zaman dulu skeping juga, tapi dulu skeping tak nyala, sekarang skeping nyala. Tu kan. Dia perbezaan alat saja, tapi belajar juga. Bukan mesti guna kayu tu baru pandai. Pelajaran alat saja berbeza. Zaman dulu, zaman Fir'aun, tulisan zaman Fir'aun macam mana? Dia nak cerita Fir'aun pergi berburu, dia tulis gambar Fir'aun. Lepas tu gambar Fir'aun pegang parang, gambar Fir'aun kejar harimau, maknanya Fir'aun pergi berburu harimau. Macam tu dia tulisan dia, ialah gambar. Bill Gates tengok bagus ni, buatlah. Dia pun buat Microsoft, letak gambar, kita klik atas gambar, balik bahasa Fir'aun lah tu.
Dah lama dah tulis makin panjang. Orang ingat lama punya Firaun. Balik. Tak ada dah orang tulis. Kurang sekarang ni kita pergi mana-mana tandas. Tak ada lah dia tulis. Ada lagi ni orang pun faham tandas. Firaun gunalah benda tu. Itu bahasa Firaun. Apa tak? Dia kembali balik. Tapi tak ada lah sekarang ni pakai songkok macam Firaun tu. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainana. Inilah Quran ni, dia bukan hukum fiqh saja dalam Quran ni. Dalam Quran dia menceritakan banyak benda. Antaranya fenomena alam. Yang ni banyak. Ayat Quran hukum sikit je dalam Quran. Okey, balik kita pada perbincangan kita. Tuan-tuan jangan terkejut pula tengok semangat je saya ni kan. Tengok, semangat ustaz ni pula garang dia nampak. Bukan kalau saya pun mengantuk je syarah ni, nanti tuan-tuan terlena terus. Penceramah mengantuk, pendengar terlena dah jawabnya kan. Penceramah kena semangat lah sikit, tapi jangan gerung pula tengok garang ustaz ni, bahaya ni, macam nak angkat parang hari ni juga kan. Okey, mereka juga memilih pemimpin yang macam mana? Berkemampuan dan amanah. Dia nak, sebenarnya di simbolik ni dia nak terang benda, ada benda dia nak terang pemimpin ni, keperluan ataupun kriteria pemimpin ni dia ada dua. Satu akhlak, satu kemampuan. Ada orang baik tapi tak pandai memimpin. Ada. Sebab pemimpin ni dia kena buat decision kena pada masanya. Kalau pemimpin tu baik, warak, semayang apa semua, tapi tak pandai buat keputusan, macam mana? Duk main, tunggu dulu. Nak beli saham pun kena ada keyakinan. Beli, apa yang keluar, kita kena surrender. Kena pandai buat keputusan. Tak boleh tunggu daripada sejuta jadi 10,000, jadi 1,000, esok rugi. Sebab apa? Tunggu. Tak boleh. Tuan-tuan lebih tahulah bab ni kan. Nak buat apa-apa ni ada dua benda. Ada orang pandai mentadbir tapi jahat. Pandai naik ekonomi, poket dia pun makin tebal. Ekonomi naik tu masuk poket dia. Pandai tunggu dia. Dia pandai buat create kerja, create ni ekonomi bergerak, tapi ke mana pergi? Amanah tak ada. Masuk poket dia, poket anak beranak dia, poket menantu dia, poket ni. Sebab itu pemimpin ni masalah dia akhlak. Satu, pemimpin yang tak ada akhlak dia jahanam negara. Dan mengikut saya tengok kajian yang dibuat oleh Al Jazeera ni, dia pandai juga. Bila Arab Spring ni kan, dia pergi interview banyak negara, dia dapati bahawa faktor pemimpin beberapa negara Arab yang dah jatuh ni jadi jahat. Di awal pemerintahan mereka baik, tapi unsur jadi jahat ni dua, anak dengan bini tu terbesar. Ini saya bukan nak sindir siapa-siapa, tapi kalau kena tu nasib dia. Tapi nak katanya manusia ni sama je. Orang Arab hidung dia tinggi, perangai tu rupa je, nafsu sama je kan. Orang Arab hidung tinggi, orang Pakistan bulu lebih sikit, orang Afrika kulit hitam sikit. Banding kita dengan orang Afrika mungkin semak kita, banding kita dengan orang Arab jatuh sikit kita. Gitu. Manusia di sudut luaran je berbeza, tapi di sudut perangai sama. Didapati Husni Mubarak di awal pemerintahan dia bagus, tapi bila anak dia besar, bila dia ni, isteri dia ni sangat mempengaruhi dia. Lalu isteri dia ni nak sangat supaya anak dia Jamal Mubarak ni menggantikan dia. Dan Husni Mubarak, kesilapan paling besar dalam hidup dia bila dia menunjukkan anak dia akan diganti oleh anak dia. Yang ni orang parti dia sendiri pun tak boleh terima. Orang boring, dan akhirnya berlaku kebangkitan rakyat. Salah satu Bin Ali pun sama juga, kaya. Siapa? Dan tapi kalau kita tengok orang bukan Islam pun, Marcos contohnya, isteri juga masalah. Jadi orang lelaki ni nampak gagah tegas, tapi bila berdepan dengan orang perempuan lembek rupanya. Ni masalah orang lelaki. Sebab itu Quran mengajar kita satu, Quran tidak menyebut syaitan tu kuat.
Quran bila sebut syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Hak yang kita duk takut ke hantu, anak kita terkencing tengok filem hantu tu, Tuhan kata tipu daya syaitan lemah. Tapi bila Tuhan sebut tipu daya orang perempuan, inna kaida kunna azim, Tuhan kata sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar.